Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita masuk kelas math bersama dengan Cikgu Aimi. Okey, let's go. Sekarang ataupun hari ini kita akan belajar mengenai dalam matematik pengguna insurance, di bawah tajuk insurance. Okey, subtopik yang last sekali iaitu co-insurance dalam insurans kesihatan. Okey, bersama saya Cikgu Aimi. Aimi Mus ni nama ayah saya Mustafa. Okey, next. Okey, co-insurance dalam insurans kesihatan. Okey, sebelum ni kita ada belajar co-insurance dalam insurans harta. Okey, hari ni insurans kesihatan pula, dalam insurans kesihatan. Okey, co-insurance ditetapkan dalam fasa penyertaan peratusan, khasnya bagi polisi insurans perubatan utama. Okey, dia ditetapkan dalam ni fasa penyertaan peratusan. Fasa ni apa? Yang sebelum ni kita ada sentuh mengenai fasa, iaitu bab dalam ataupun bahagian dalam bab undang-undang. Okey, kedua, pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui. Okey, kadar nanti kita nak tengok macam mana selepas mengambil kira pengiraan deductible. Okey, yang ini pun ditolak dengan deductible dahulu sekiranya ada. Boleh? Okey, sekali lagi, setelah pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan. Okey, so dia akan tanggung bersama-sama dengan syarikat insurans. Okey, mengikut suatu kadar yang dipersetujui. Okey, kadar ini cara dia persembahkan kadar ni agak berbeza. Okey, nanti kita tengok macam mana. Dan dia juga mengambil kira pengiraan deductible. Kita tengok contoh macam mana cara dia tunjukkan kadar tu. Okey, macam ni contoh dia. Fasa penyertaan peratusan co-insurance. Okey, ini 75-25. Yang ni saya cakap dia berlainan sikit. Macam kalau sebelum ni yang harta dia tulis berapa peratus. Okey, kali ini dia tulis macam ni 75/25. Okey, apa maksud dia ni? Okey, maksud dia 75% ni peratus adalah untuk syarikat insurans yang tanggung, dan selebihnya 25% pemegang polisi, iaitu kita lah yang bayar insurans yang tanggung. Macam tu. Boleh? So dia akan mention dalam bentuk macam ini. Kalau dalam co-insurance, dalam insurans kesihatan, macam ni cara dia sebut. Okay, kita cuba tengok contoh yang kedua. Fasa penyertaan peratusan co-insurance 80-20. Okey, kalau 80-20, berapa persen pula? Senang je, tengok sini 80. So 80 adalah syarikat insurans. Boleh? So selebihnya 20 adalah kita pemegang polisi. Okey. Okey, kita cuba tengok soalan. Rujuk buku teks muka surat 89. Kita tengok soalan 7. Contoh 7. Okey, di buku teks sudah ada pengiraan. Okey, saya akan lebih memudahkan kamu. Saya pun mudahkan kamu untuk kau faham. Okey, kita tengok contoh dia. Saya baca soalan. Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM500. Okey, ini kita punya poin pertama. Dan fasa penyertaan peratusan co-insurance. Okey, ini yang saya cakap. Okey, 275/25 dalam polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen. So ada dua benda yang nak. Satu syarikat insurans tanggung, satu lagi Puan Chen yang tanggung. Jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM20,600. Boleh nampak dia punya poin kat sini. Deductible 500. Kemudian dia punya fasa penyertaan peratusan co-insurance 75/25. 75/25. Maksudnya apa? 75% untuk syarikat dan 25% untuk Puan Chen. Boleh? Okey, dah hitung bayaran kos. Okey, yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen. Jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM20,600. Okey, kita tengok kos perubatan selepas deductible dahulu. Okey, mudah. Kita ambil saja kos perubatan, kita tolak dengan deductible. Deductible tu siapa bayar? Ingat tak lagi? Deductible siapa bayar?
Deductible kita yang bayar, pemegang polisi yang bayar. Okey, 20,600 kita tolak dengan RM500. Okey, so berapa dapat? 20,000. Sorry, serta RM. Dapat dia tulis RM RM 20,100. Dah tolak kan. So jadi RM 20,100. Ini adalah kos perubatan selepas deductible. Okey, sekarang kita nak tengok kos yang ditanggung syarikat insurans berapa. Okey, kat sini dah mention kat sini 75%. Dekat dan poin chain pula 25%. Jadi kita ambil 75%. Okey, tulis sini. Kita tulis saya takut lupa. Okey, syarikat insurans 75% dan poin chain 25%. Okey, jadi kita cari nilai dia. 75% sama dengan 75 per dengan 100. Darablah dengan, okey, yang ni kita darab. Ambil nilai yang ditolak selepas deductible ni. 20,100. Okey, tekan kalkulator. Saya beritahu macam mana tekan kalkulator. 75 bahagikan ataupun per dengan 100, darabkan dengan 20,100. Dapat 15075. RM 10,000. RM 15,000. Ya. 15,000 RM75. Boleh. Okey, ini siapa yang tanggung? Syarikat insurans yang tanggung. Okey, sekarang poin chain pula tanggung. Okey, yang poin chain 25 per dengan 100 darab dengan 20,100 ataupun kamu ambil nilai 20,100 ni tolak jangan ni, dapatlah baki dia tu. Okey, kita guna cara inilah, senang. Okey, tekan kalkulator. 25 bagi 100 ataupun per 100 darab dengan 20,100 dapat 5,020. 5,020. Okey, jangan lupa tambah ni deductible ni. Deductible ni dia dah bayar kan. Okey, poin chain pun bayar juga ni. So tadi 5,025 tambah 5,025 ni kan. Okey, kena tambah dengan deductible tadi 500. Okey, tambah dengan 500. Okey, so tambah 500. So RM total yang puan chain kena bayar adalah 5,525. Okey, boleh faham? Nak tengok boleh faham ke tidak? Boleh jawab soalan next lepas ni. Okey, kita rujuk buku teks soalan 11 muka surat 93. Okey, ini soalan ekstensif. Okey, kita buat sama-sama. Nak tengok, nak uji kefahaman kamu. Okey, kita baca soalan sikit. Kos perubatan Sofia yang dilindungi polisi insuransnya berjumlah RM 10,800. Dia ingin menuntut pampasan daripada polisi insurans perubatan utamanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300 dan penyertaan peratusan kod insurans 80/20. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia, dan bayaran pampasan yang akan diterimanya. Okey, jadi kita tengok polisi insuransnya, kos perubatan Sofia ini RM 10,800. Okey, deductible RM300 dan peratusan kod insurans ataupun penyertaan peratusan kod insurans dia 80/20. Okey, boleh bayangkan macam mana nak buat. First kita cari dulu kos perubatan selepas deductible. Okey, first kita ambil kos dia, kos perubatan tolak dengan deductible. So RM 10,800 tolakkan dengan 300. Jadi jawapan dia RM 10,500. Boleh? Okey, ini adalah kos perubatan selepas deductible. Okey, kemudian sekarang kita nak tengok pampasan yang diterima. Okey, pampasan yang diterima ni maksudnya syarikat tanggung. Okey, syarikat insurans tanggung berapa sini? 80%.
tulis saya sini 80%. Dan bayaran ditanggung Sofia 20%. 20% kena tambah dengan deductible, jangan lupa. Okey, so kita cari 80% tu berapa? 80 perkan dengan 100 darab dengan nilai ni ya, nilai yang kita dah tolak deductible 10500. Okey, tekan kalkulator, ambil 8, tekan 80 bahagi 100 darab 10500, dapat 8400. So pampasan yang diterima adalah 8400. Okey, dan bayaran yang ditanggung Sofia pula ialah, okey, kita tahu 20% kan. So 20% darab dengan 10500. Okey, ambil yang ni ya. Okey, tekan berapa ataupun kita tolak sahaja 10500 tolak 8400 pun boleh. Kita tekan 20% darab 10500, dapat 2100. Okey, jangan lupa untuk tambah deductible tadi 300. Kita bayar ni kita yang bayar 300 ni. Kita tambah dengan 300. Okey, jadi kita punya bayaran ditanggung Sofia ialah 2400. Boleh? Okey. Boleh faham senang saja. First, ambil kos perubatan, tolak deductible. Okey, dapat nilai ni. Okey, daripada nilai ni lah kita cari 80% dan cari 20%. Okey, so ini adalah yang ditanggung oleh syarikat insurans 8400, dan ini yang ditanggung oleh Sofia 20% 2100. Ingat mesti tambah balik yang deductible ni tadi. Ini deductible Okey, so akan jadi 2400. So siapa banyak lagi bayar? Syarikat insurans yang bayar lebih banyak. Okey, boleh? Okey, kita dah habis dah bab insurans. Harap semua dapat faham dengan lebih jelas tentang bab ini. Okey, terima kasih. Itu saja. Semoga kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan bye bye.